Polis menahan seorang pengurus di Pusat Intervensi Kanak-kanak kerana disyaki memukul seorang kanak-kanak autism. Akibat curiga, pengadu kemudian melihat rakaman kamera lita tertutup CCTV dan mendapati suspek bertindak kasar terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral bersama saya Rosham. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Janji penuh dengan manfaat. Orang kahwin ni Ustaz, kita cerita macam ni Ustaz. Okey. Perkahwinan yang lengkap ialah anak. Jadi anak ni anugerah Allah Ustaz kan? Betul, setuju. Allah Subhanahu Wa Taala bagi, ada yang kami cipta dia sempurna. Dan ada juga yang kami cipta dia tak sempurna. Dia ada kurang dari sikit. Dari segi dia kekurangan dari segi panca indera, yang lahir mungkin jari tak cukup, ataupun jari tertambah, ataupun sumbing, ataupun telinga tak dengar dan sebagainya. Jadi Allah memang anak istimewa lah kita panggil. Yes, jadi semua tu Allah kata kami bagi. So bila kita peroleh anak tadi tu kan, seluruh pintu rahmat Allah Taala buka bagi. Jadi bila dapat sahaja anak, subhanallah, pintu rezeki bertambah. Abang, dalam Quran Allah abang tahu clear. Allah kata apa? Jangan kamu membunuh anak kamu disebabkan kamu takut kamu tak boleh bagi makan dia. Kamu aku bagi rezeki, dia pun aku bagi rezeki. Maknanya kalau katalah kita tak ada rezeki, rezeki dia tetap akan ada. Setiap anak yang lahir tu ada rezeki. Betul ya. Kadang-kadang orang tak perasan Ustaz. Kadang-kadang dia kata, aku ni kerja keras. Kau orang tahu tak, kau orang duduk rumah, aku yang kerja bagi kau makan. Tapi dia orang terlupa sebenarnya apa yang dia orang buat ialah tanggungjawab saja. Kerana rezeki itulah rezeki anak-anak. Betul. Tapi Ustaz, ada orang ni Ustaz kan, ada orang yang tengah baru-baru ni viral Ustaz. Dia dapat anak yang istimewa Ustaz. Dia hantar pergi ke tempat asuhan Ustaz. Yang kita nak bincang baru ni Ustaz. Orang ni dah percaya pada engkau, hantar pergi tempat asuhan dengan dia orang mencari rezeki kat luar. Betul, betul. Tapi dia buat anak tu Allah. Ini apa punya bangsa ni Ustaz? Betul, betul. Apa punya bangsa Allah ni? tarik perasaan kasih belah tu noh. Jadi hilang lagu tu. Faham? Kenapa orang hilang perasaan kasih belas Ustaz? Abang tahu tak kedudukan anak-anak OKU ni di mana di sisi Allah? Arwah Tuan Guru ni Aziz biasa sebut satu hadis Nabi tau bang. Ada beberapa perkara atas muka bumi ni yang Nabi sebut mereka jadi ozon untuk menghalang bala Allah jatuh kat kita bang. Ozon ni macam satu penutup. Yes. Shield. Yes. Anak OKU ni dia sebenarnya dialah penahan balak daripada jatuh kat kita. Tapi kenapa pengasuh tu cari balak? Itu masalahnya yang pertama kerana kejahilan abang. Kita rasa kita jaga, kita sekadar jaga. Kerja kita jaga saja. Kita tak tahu bila dia duduk di rumah kita tu sebenarnya rahmat Allah tengah turun dekat rumah kita. Barangkali orang tersebut dia jahil dari segi apa yang dia nak buat. Dia hanya tahu okey aku kena jaga anak. Takat tu je. Dia tak tahu mungkin pahala dia boleh pergi sampai tahap mana. Dia tak tahu apa adakah dia dikasihi oleh Allah. Dia tak nampak kata dengan satu yang dia jaga, kita akan baca hadis siapa buat satu Allah akan balas balik 10. Saya tak tengok video tu bang. Saya bila dengar macam ni menjadi macam ya Allah Akbar. Menyirap darah orang kata. Siapa je jaga tu kan. Saya akan kumpulkan semua watak-watak saya dalam filem tu Ustaz. Saya akan mula pakai. Castello keluar dululah. Kan? Ya Allah ya Rabbi. Kenapa dalam keadaan sekarang Ustaz kan benda-benda ni berlaku? Untuk kita yang ada anak kurang upaya, kita akan menghadapi tekanan. Barangkali orang yang menjaga dia tu pun ada tekanan. Kita kena ambil sudut Dia tu juga. Boleh jadi mungkin dia pun ada perselisihan, ada stres. Tapi sebenarnya bang, dari segi ilmu kerja dia tu dia kurang. Jadi dia rasa aku kena buat kerja. Dia tak enjoy buat kerja dia. Ini bukanlah satu tempat sahaja yang menjaga asuhan anak-anak kurang upaya. Banyak lagi tempat yang lain ada. Pasal apa tempat lain boleh enjoy? Sebab mereka faham, mereka dibina, diberikan ilmu, diikutkan silibus-silibus yang government letak supaya tahu anak-anak OKU. Abang, saya bisa pergi dekat perguruan yang ajar OKU bang. Saya tengok cikgu-cikgu dia positif power bang. Saya masuk kat depa punya pusat kan, perguruan yang OKU ni bang kan. Masuk tengok cikgu dia semua happy, senyum. Ni kita jadi macam kita tanya, saya nak tanya ni, abang betul ke abang ajak bahasa isyarat? Saya ajak bahasa isyarat kan. Okey bang. Okey Ustaz. Suka budak-budak ni, depa kreatif Ustaz. Depa kreatif abang. Tapi sebenarnya memang betul Ustaz. Anak-anak istimewa ni Ustaz, dia orang kreatif Ustaz. Saya tengok satu dokumentari Ustaz. Okey. Yang ada budak ni, dia gamer nombor 1 dalam Malaysia. Dia main game nombor 1 dalam Malaysia, dalam dunia. Dia juara. Budak autism. Serius. Daripada kecil, bapak dia tengok pening kepala punya anak dia tu, bila dia konsentrate satu barang tu, dia boleh konsentrate.
nombor 1 gamer dalam berapa gaji Ustaz? Gamer sekarang. Silat-silat lagi banyak daripada kita apa? Bukan silap-silap, memang betul. Kan, buat apa? Gamer sekarang Ustaz, kalau dia menang game boleh juta-juta Ustaz. Betul lah cikgu-cikgu tu kata. Budak-budak ni genius sebab. Jadi sebenarnya kita sebenarnya manusia yang tersalah anggap. Ya. Bahawa budak-budaknya kita ingat dia cacat. Sebab tu digunakan istilah istimewa. Dan kita sebagai orang yang normal, carilah istimewa dia tu. Bila dapat keistimewaan dia, kita yang normal ni bagaimana untuk menjadikan keistimewaan yang ada pada anak-anak yang istimewa ni menjadikan dia hebat. Betul. Barulah kita memberikan satu inspirasi, motivasi kepada orang luar sana. Jika kau dapat anak yang macam ni, betul, janganlah kau anggap ini satu balak daripada Allah SWT. Betul. Ini satu pemberian, satu hadiah yang hebat. Kita nak hantar, kalau kita ada anak autism, kita nak hantar anak ni kita ke tempat penjagaan, kita kena selidik dulu. Setuju. Adakah sekolah tu, tempat penjagaan tu diiktirafkan? Setuju. Sama macam Ustaz? Saya belajar benda ni daripada isteri saya. So, isteri saya sebelum dia nak hantar anak saya pergi ke mana-mana institusi pengajian, dia akan go through semua benda dulu. Jadi saya macam, apa yang buat? Kena selidik. Yang abang cakap itu betul. Nombor 1, kena selidik. Kok mana pun kita manusia. Bila manusia, kita makhluk. Kita ada khalik, pencipta. Jangan serah bulat-bulat dengan apa yang kita research. Semayang supaya Allah bagi petunjuk. Barulah kita tahu hati kita cenderung ke arah mana. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah buat hampa dan pengetahuan dia tentang hampa sangat halus. Allah very detail tahu tentang kita. Yang kedua, jangan lupa sujud. Dan insya-Allah saya yakin semua ibu bapa buat macam tu. Cuma tingkatkan lagi supaya Allah bantu. Sebenarnya kita nak bagi tahu kata kita di sini semua kena berterima kasih kepada anak abang tadi tu, yang mana Allah pilih anak tadi tu kena lagu tu kan. Kita bincang tajuk kita macam ni, mata. Orang lain dapat manfaat. Semua orang kena ucap terima kasih ke anak tadi tu. Mungkin daripada ramai-ramai budak, dia aja yang boleh tahan kental. Semoga Allah pelihara anak tu jadi bekalan untuk ibu bapa dia. Amin. Kita dah bincang banyak benda Ustaz kan. Tapi yalah, kita ni manusia Ustaz. Betul. Kadang-kadang kalau saya duduk situ pun Ustaz, saya kadang-kadang macam saya jaga budak autism contoh. Kejap lagi dia berak kat sini. Kejap lagi sini berak. Kejap lagi sana menangis. Bukan seorang Ustaz. Kan jadi saya jadi marah Ustaz. Jadi mungkin cikgu yang penjaga tadi tu mungkin dia ada tiba-tiba datang amarah dia dirasuk oleh syaitan, iblis apa semua. Macam mana kita nak kawal Ustaz kalau kita bekerja cara macam tu? Marah ni Allah bagi dekat kita semua. Kita ada marah. Bila kita marah, kalau kita nak marah sekalipun, pertama kena ingat, marah biar dengan logik akal. Marah biar bersebab. Apa sebab dia? Sebab dia tak dengar cakap. Okey, memang dia dengar cakap ke? Tak, dia memang daripada awal tak dengar cakap dah. Sebelum kita nak assign, nak buat untuk OKU tu dah memang kita tahu dah budak-budak ni bukan boleh dengar cakap sangat. Andai kata tak boleh kontrol juga. Nombor 1, berhenti. Berhenti dulu, stop. Kita kena bagi tahu diri kita, hang kena stop. Marah ni dia mai daripada tiupan abang. Tiupan bisikan api ni mai daripada syaitan. Kalau kita nak kontrol dia, kita kena pergi ambil wudu, minum air, mandi, sampai kepada tahap mandi lah. Ulama suruh mandi terus. Kalau tengah marah berdiri, duduk. Nabi suruh. Kalau tengah duduk marah juga lagi, baring. Kalau baring tengah marah juga, tidur. Supaya bila bagi dia tenang. Syaitan memang kaedah dia macam tu nak kawal kita. Dia tiup dulu bagi kita marah. Bila kita dah masuk marah tu, pam dia kontrol kita. Untuk pengetahuan abang, di sudut hati orang yang buat tu, hujung hati dia mesti dia akan rasa menyesal, dia akan rasa sedih. Tapi dia tak tahu macam nak abang sebab dia dah kena dia lah syaitan. Jadi salah satu yang paling simple sekali, kalau abang tanya saya, Ustaz, lah paling simple macam mana? Baca a'udzubillah. Sebab Allah janji, siapa baca a'udzubillah, syaitan akan lari. Itu yang kita pelajari tentang apa yang berlaku di pusat asuhan baru-baru ini, tentang anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah anak-anak yang anugerah. Jadi siapa pun yang mendapat anak yang macam ini, sama ada anak mereka atau mereka menjadi pengasuh kepada anak-anak ni, terimalah ianya sebagai satu tanggungjawab yang begitu besar. Betul. Kerana ada kebaikannya, ada rezekinya. Kerana anak itu adalah aturan Allah. Kenapa dia lahir sebegitu? Kerana itu digerakkan anak istimewa. Allah. Bersyukurlah dengan tanggungjawab yang Allah bagi kepada kita. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dan terima kasih kepada anda. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Kalau tak puas hati, PM tepi. TV9 Sembang Viral. Janji happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menyaksikan Sembang Viral. Bye. Terima kasih Ustaz.